Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung lagi bagi topik percukaian. Hari ini saya nak sambung untuk subtopik cukai tanah. Biasa kamu dengar berkenaan dengan cukai tanah. Okey, kamu dengar daripada ibu bapa kamu, okey, daripada radio-radio berkenaan dengan cukai tanah. Okay, jadi hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan cukai tanah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan cukai tanah? Cukai tanah adalah ini dia. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian. Okay, yang ada tanah pertanian. Okay, yang ada tanah perusahaan dan tanah bangunan kena bayar cukai tanah. Okey, cukai ini ditafsirkan sebagai sewa di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara. Siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai tanah ni? Ini dia, Pejabat Tanah dan Galian. Okey, bagaimana pula orang yang tak ada tanah tu? Okey, yang duduk dekat kondominium, yang duduk di pangsapuri, okey. Mereka juga bayar cukai iaitu cukai petak. Okey, cukai petak adalah cukai yang dikenakan kepada hak milik strata, okey, yang duduk di pangsapuri, yang duduk di kondominium, flat, okey. Dia akan bayar cukai petak untuk menggantikan cukai tanah. Okey, jadi tak terkecuali. Okey, tak duduk atas tanah pun kena bayar juga, tak terkecuali. Okey, apakah kesan pengenakan cukai? Mestilah kena denda, mesti ada hukuman kalau tak nak bayar cukai. Okey, yang pertama, kalau cukai tak dijelaskan pada waktu yang ditetapkan, okey, kamu akan diberi notis. Yang kedua, kalau dah bagi notis tapi gagal juga nak bayar, barulah tanah boleh dirampas atau dirucut hak. Okey. Kemudian, untuk tahu lebih lanjut lagi, bagaimanakah pengiraan cukai? Okey, kadar cukai tanah yang ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, mengikut lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, dia ada kadar dia. Okey, sama ada dalam bentuk peratus, okey, ataupun bentuk berapa bahagian-bahagian lah. Okey. Okey, kadar cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit. Okey, secara rumusannya tengok kat sini, jumlah cukai tanah adalah kadar cukai tanah setiap unit. Okey. Setiap unit keluasan darabkan dengan jumlah keluasan tanah. Berapa keluasan tanah yang dia ada. Okey, jumlah keluasan tanah yang dia ada. Okey, jadi untuk lebih faham berkenaan dengan cukai tanah, kita tengok contoh 9. Okey, dia kata Encik Hamid memiliki sebuah rumah. Okey, berkeluasan, dia ada rumah berkeluasan 130 meter persegi. Okey, dia punya keluasan rumah adalah 130 meter persegi. Dia dah bagi kat sini kadar. Okey, kadar cukai tanahnya ialah 43 sen untuk setiap meter persegi. Okey, dia dah bagi dalam 1 meter persegi 43 sen. Okey, soalannya hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar setiap tahun. Okey, jadi mudah je. Okey, ikut formula yang tadi, kadar. Okey, kadar darab dengan keluasan. Okey, jadi kadar yang diberi adalah 43 sen. Okey, RM 43 sen darabkan dengan keluasan yang dia ada 130. Okey, jadi kalau kita darabkan, okey, kamu akan dapat RM, berapa ringgit yang perlu bayar? RM RM55.90. Okey. Sangat mudah. Setahun bayar RM55.90 ikut kadar dan keluasan tanah yang ada. Okey, ada masalah boleh bincang dengan saya. Okey, untuk lebih mantapkan lagi pemahaman, kamu cuba cari latihkan diri 4.1C dalam buku teks. Okey, kamu selesaikan masalah Encik Abdullah ni. Okey, Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi. Okey, luasnya 300 meter persegi.
di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai. Dia ada 300. Kadar cukainya 15 sen. Okey, setiap meter persegi. Okey, hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. So, sama soalan macam tadi. Okey, cuba selesaikan. Ada masalah boleh berhubung terus dengan saya. Okey, sekian dahulu daripada saya. Terima kasih semua.